Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dalam ruang ketika ini, kita nak war-warkan kepada anda khusus yang berada berdekatan dengan Lembah Kelang ini untuk bersama-sama kita memeriahkan program Setahun Bersama Kerajaan Madani yang bermula hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Ismail untuk berkongsi keadaan di sana. Sekarang ini kita terus bersama dengan rakan kami Ismail Adnan. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri. Menyasarkan sehingga lebih 200,000 pengunjung selama 3 hari 8 hingga 10 Disember 2023 setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani. Ini antara yang diberikan gambaran dan juga ruang dan juga peluang untuk kita mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan semua kementerian yang mempamerkan bagaimanakah aset-aset dan juga apakah aspirasi dan juga inisiatif yang telah pun dan sedang dijalankan oleh kementerian dan juga agensi-agensi terlibat. Hari ini kita juga akan bercakap berkenaan PACU. PACU ini yang juga merupakan unit penyelarasan lonjakan prestasi di bawah Jabatan Perdana Menteri, juga berperanan untuk fosi ataupun melihat bagaimana prestasi yang ditunjukkan oleh semua kementerian di bawah naungan Kerajaan Malaysia Madani. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan PACU dan juga atur cara setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani, saya maaf hati untuk memperkenalkan dan bersama dengan Tuan Ahmad Jeffrey Aziz, Alias Adan, Pengarah Eksekutif Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Terima kasih bersama dengan kami. Atur cara yang telah pun disusun atur bagi memastikan agar pengunjung-pengunjung yang hadir dapat melihat dan juga mendapat manfaat hasil daripada penganjuran susun atur yang telah pun dirangka ini. Tetapi sebelum itu Tuan, mungkin boleh diceritakan berkenaan unit penyelarasan lonjakan prestasi PACU JPM yang difahamkan untuk melihat ataupun fosi bagaimana prestasi yang ditunjukkan oleh kementerian di bawah naungan Kerajaan Malaysia. Terima kasih. Pertamanya Ismail, terima kasih kepada ATM kerana bersama dengan PACU pada pagi ini. Seperti yang kita tahu, kita ada program setahun bersama Kerajaan Madani pada hari ini sehingga pada hari Ahad. Tapi sebelum itu sedikit berkenaan PACU. Kami merasakan bahawa PACU ataupun unit penyelarasan lonjakan prestasi tak ramai yang tahu. Jadi sedikit berkenaan dengan roles and responsibilities ataupun tanggungjawab utama PACU adalah yang pertama adalah untuk memantau segala inisiatif ataupun yang kita panggil program Bitara Madani yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian dan agensi. Jadi PACU akan memantau, itu yang pertama. Yang keduanya, kita menjadi Sekretariat Induk untuk Jawatan Kuasa STAR ataupun apa yang kita panggil sebagai Special Task Force on Agency Reform. Jawatan kuasa ini difungsikan oleh Yang Bahagian Tan Sri KSN, Ketua Setiausaha Negara, dan juga reporting ataupun melaporkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi jawatan kuasa ini juga terlibat dalam pelaksanaan projek-projek seperti klinik daif, sekolah daif. Jualan agro madani pun bermula daripada jawatan kuasa ini juga. Jadi segala penambahbaikan proses dalam bentuk program-program utama kerajaan dipantau ataupun dilaksanakan oleh jawatan kuasa STAR ni. Selain daripada itu, ada satu lagi yang lebih penting PACU lakukan adalah untuk menyebar luas ataupun memberi advokasi berkenaan dengan agenda Malaysia Madani. Seperti yang kita tahu, ada 6 nilai teras tu. Yang pentingnya 6 nilai teras itu rakyat dan penjawat awam perlu faham, terutamanya penjawat awam, dalam menterjemahkan nilai-nilai teras ini dalam bentuk inisiatif dan tindakan-tindakan yang diambil oleh kementerian dan agensi. So itu antara tugas PACU yang utamalah sebenarnya. Melihatkan kepada bagaimana kita menjangkakan ataupun menilai prestasi ini, ia bersandarkan kepada Belanjawan 2023 dan juga inisiatif yang telah pun digarap oleh kerajaan. Jadi bagaimanakah atur cara ini adalah kesempatan terbaik untuk setiap kementerian dan juga agensi memberi penerangan yang berkesan dan juga ruang penerangan yang terbaik dalam menjelaskan kepada pengunjung dan juga masyarakat awam berkenaan apakah antara inisiatif yang sedang dijalankan oleh setiap kementerian di bawah naungan Kerajaan Malaysia Madani. Okey, terima kasih Ismail. Kalau kita lihat objektif utama yang ini ditekan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, program ini sebenarnya adalah berbentuk pelaporan kepada masyarakat. Pelaporan kepada umum berkenaan apa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Seperti yang kita tahu dalam media, Ismail, kadang-kadang kita ada media-media di platform yang tertentu yang mungkin
kita panggil distortion ataupun disturbance, gangguan berkenaan dengan penyampaian maklumat itu. Jadi event ini merupakan satu platform yang baik untuk kerajaan, untuk rakyat sendiri datang dan melihat apakah bentuk inisiatif dan program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ini. Sebab itu antara objektif utamanya adalah untuk menyebarluaskan semua dasar-dasar kerajaan, dasar-dasar baru dan juga inisiatif yang telah diperkenalkan pada tahun ini, pada tahun 2023. Setelah kita sebarluaskan dan kita berharap supaya rakyat di luar sana betul-betul faham tentang hala tuju kerajaan. Dan yang terakhir sekali, apabila semuanya telah difahami, telah disebarluaskan, telah difahami dasar kerajaan, dan ini akan memupuk ataupun mengukuhkan lagi keyakinan rakyat kepada kerajaan. So itu antara objektif utama untuk program ini sebenarnya. Sepanjang 3 hari susun atur ataupun atur cara ini dilangsungkan ataupun dijalankan, apakah antara tumpuan utama ataupun atur cara utama yang diberikan tumpuan dan juga perhatian bukan sahaja oleh pihak penganjur tetapi perlu untuk diberikan tumpuan oleh hadirin dan juga Okey. Pertamanya kita ada 3 kategori ataupun komponen untuk program ini. Yang pertamanya adalah showcase pencapaian ataupun pelaporan. Yang kita ada reruai ataupun booth. Semua kementerian terlibat dengan penawaran perkhidmatan. Kita ada lebih kurang 102 penawaran perkhidmatan secara terus selama 3 hari ini. Jadi semua kementerian ini akan menawarkan perkhidmatan utama kepada rakyat yang hadir. Itu yang pertama. Kemudian pada masa yang sama, bagi hadirin yang datang pula, mereka boleh bertanya secara terus berkenaan dengan inisiatif ataupun program-program kerajaan. Dan ini orang kata boleh kita ungkapkan sebagai salah satu bentuk sesi libat urus juga kerajaan dengan rakyat. Jadi kita boleh bertanya secara terus. Yang keduanya yang saya sebutkan tadi, perkhidmatan touch point rakyat. Kita ada 102 perkhidmatan touch point rakyat. Kita ada Karnival Kejaya yang juga disokong oleh Khazanah, Perkeso, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dan juga kita ada lebih kurang 63 syarikat swasta yang menawarkan pekerjaan selama 3 hari ini. Saya difahamkan lebih 5,000 peluang pekerjaan untuk Perkeso sahaja. Maksudnya banyak lagi ada. Jadi kita jemput beliau-beliau untuk hadir sama. Dan pada masa sama kita ada jualan rahmah, jualan madani. Kita panggil jualan mega madani. Yang ini disertai oleh 183 orang usahawan. Ada juga dilaksanakan padanan perniagaan. Selain daripada itu, Ismail, kita ada apa kita panggil pocket events. Maksudnya kita jadikan program ini juga sebagai satu wadah untuk rakyat melihat apa sebenarnya yang dilakukan oleh kementerian-kementerian ini dalam tempoh setahun. Misalnya kata contoh pada pagi ini, kita ada sesi advokasi gangguan seksual oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seperti yang kita tahu bahawa ini merupakan penegasan utama Kementerian Wanita berkenaan advokasi gangguan seksual. Dan selepas ini pada pukul 10 kita ada sesi santai bersama Yang Amat Fadilah Siddiq, Menteri Pendidikan kita, yang akan berkatakan berkenaan dengan pencapaian dan juga hala tuju tahun 2024 dalam bidang pendidikan di sekolah dan sebagainya. Dan selepas daripada itu kita ada juga daripada MITI yang akan membicarakan perkara berkenaan industri maju, ekonomi dipacu bersama Yang Muhammad Tengku Zafrul sendiri pada pukul 11 nanti, dan diikuti oleh sembang santai ekonomi oleh Yang Muhammad Rafizi Ramli bersama beberapa orang tokoh syarikat korporat untuk membicarakan perkara berkenaan ekonomi. Dan pada petangnya, pada pukul 3 petang, kita akan ada satu majlis pelancaran MyNext TVET dan majlis pertukaran dokumen TVET, yang ini akan dihadiri sendiri oleh Yang Amat Muhammad TPM. Jadi Ismail, ianya bukan sekadar tarikan untuk hadirin melihat apa yang telah dilakukan oleh kementerian. Ini juga merupakan satu platform ataupun wadah untuk sesi libat urus dengan rakyat. Jadi bila datang kita boleh tahu apakah penegasan, apakah komponen-komponen penting yang cuba diketengahkan, apakah perkara-perkara baru yang cuba diketengahkan, diperkenalkan oleh kerajaan, apakah aspek-aspek penambahbaikan yang cuba dibuat oleh kerajaan sepanjang tempoh 2023. Dan pada masa yang sama mereka juga akan diberi snapshot berkenaan dengan apa yang akan dilakukan oleh kerajaan bagi tempoh
tahun akan datang, Ismail. Ya. Kita melihatkan banyak antara bantuan dan juga inisiatif yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, baik dalam siri rangka Belanjawan 2023 maupun Belanjawan 2024. Maka sesi penerangan dan juga libat lurus ini senantiasa dilakukan dalam sesi jerayawara dan sebagainya. Jadi perkara-perkara dan juga kesempatan ini amat baik untuk masyarakat ataupun rakyat yang terkesan ataupun menjadi golongan sasar kepada sumbangan dan juga bantuan itu untuk hadir, dan juga ini ruang untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang bagaimanakah cara terbaik, ataupun kalau sekiranya tidak berjaya dalam permohonan itu, mungkin ini ruang untuk bertanyakan bagaimanakah untuk memudah cara bagi proses permohonan, dan juga ruang kesempatan bukan saja permohonan secara individu, perseorangan, tetapi untuk usahawan dan juga perniagaan. Kalau kita lihat Ismail, penekanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau memberi penegasan berkenaan kepada isu-isu fundamental. Saya kata kita lihat perkara-perkara berkenaan dengan pembaikan penyelenggaraan sekolah daif, klinik daif, pembaikan tandas sekolah, dan beliau juga telah beberapa kali menyatakan bahawa hasrat kerajaan adalah untuk menotakkan kemiskinan tegar. So ini adalah isu-isu ataupun perkara-perkara fundamental. Jadi ini sebenarnya yang nak dizahirkan melalui program ini. Jadi kita ada tawarkan, orang kata orang ramai boleh datang terus, ada perkhidmatan, dan boleh juga bertanya kepada kementerian-kementerian yang terlibat jika tak faham dan sebagainya berkenaan dengan perkhidmatan kerajaan. Sebab basically secara asasnya tujuannya adalah untuk membantu kebajikan rakyat, ataupun kita lebih prihatin kepada kebajikan rakyat. Jadi mereka boleh datang saja bertanya terus dengan kementerian-kementerian dan agensi yang ada di sini berkenaan bentuk-bentuk bantuan tu. Kalau boleh saya cerita sikit berkenaan dengan perkhidmatan utama yang kita akan tawarkan semasa program setahun bersama Kerajaan Madani ini. Kita ada 102, terlalu banyak. Jadi kita mohon semua masyarakat di luar sana, terutamanya di Lembah Kelang dan juga Selangor, untuk hadir bersama-sama dengan kita. Kalau kita lihat, MOF akan membuka kaunter pendaftaran sumbangan tunai rahmah ini oleh LHDN, dan kemudian kita ada kaunter wang tidak dituntut dan semakan kredit individu. Dan ini Ismail saya bagi perkhidmatan utama sahaja. Kemudian kita ada kaunter PTPTN, dan kita ada juga Business Development and Matching Program, kaunter SSM untuk pendaftaran dan semakan berkenaan dengan perniagaan, dan kita ada untuk KPM untuk cikgu-cikgu di luar sana. Kita ada cuti-cuti cikgu, dan juga kaunter pertukaran guru Ismail pun dibuka juga, dan cetakan semula CJSPM yang ini oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan untuk KKDW atau Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, skim pembiayaan ekonomi desa, skim perubatan madani, skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, pemeriksaan dan rawatan gigi secara percuma. Kita ada perkhidmatan bergerak, banyak juga perkhidmatan bergerak di luar sana. Dan di bawah KSM ataupun di bawah Perkeso, kita ada pendaftaran skim keselamatan sosial suri rumah, dan pendaftaran skim pekerjaan sendiri. Yang ini bentuk insurans kepada mereka yang bekerja sendiri. Insurans itu adalah amat murah, dan coveragenya ataupun orang kata coveragenya itu agak menyeluruh juga. Dan di bawah KPKT ada kaunter pendaftaran prima dan kaunter pendaftaran sukarelawan bomba. Dan kita ada sesi bersama atlet negara, dan ada juga trak promosi ataupun pendaftaran bagi rakan muda. Dan untuk Kementerian Wanita, kita ada kaunter pendaftaran orang kurang upaya, pendaftaran subsidi mamogram, dan saringan kanser reproduktif secara percuma. Dan untuk MOT, kita ada pemberian helmet secara percuma, 3,000 helmet. Jadi bawa helmet yang lama, yang sudah lama, and then serahkan pada JPJ, dia akan bagi helmet yang percuma. Dia advokasi keselamatan jalan raya lah. Untuk 3 hari ini? Untuk 3 hari ini. Selain daripada itu, 3,000 yang pertama saja? 3,000 yang pertama. Jadi ada, mungkin saya terlupa, ada diskaun pembayaran saman PDRM sebanyak 50%. Itu agak penting juga. Selain daripada itu, kita ada juga untuk tarikan lah Ismail, untuk cabutan bertuah ni. Tiap-tiap hari akan ada cabutan bertuah bentuk motosikal, dan juga tiket penerbangan ke Dubai, ke Istanbul, dan di negara-negara Asia Tenggara. Selain daripada itu, hadiah utama pada 10 hari bulan insya-Allah adalah sebuah rumah bagi pemenang pertama. Sebuah rumah lah, insya-Allah. Itu sebagai penyeri dan memeriahkan atau tarikan. Ya, sebagai tarikan bagi pengunjung yang hadir. Apapun ini, seolah-olah lokasi tempat ini sebagai one stop center, one for all, untuk memudah dan juga pemudah cara bertepatan dengan hasrat Kerajaan Malaysia Madani supaya urusan birokrasi
operasi itu akan dapat dipermudahkan demi kebajikan rakyat Malaysia. Terima kasih Tuan Ahmad Jeffrey. Mungkin di kesempatan ini ringkas saja untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia datang beramai-ramai ke Kadi Persatuan bersama Kerajaan Malaysia. Terima kasih Ismail. Okey, yang pertamanya saya ingin mengajak kepada semua rakyat di luar sana untuk bersama-sama dengan kita dalam program ini kerana ini antara merupakan one stop ataupun satu pusat khidmat sehenti untuk perkhidmatan kerajaan yang terbesar. Jadi kita boleh ambil peluang ni untuk 8, 9 dan 10 bersama-sama dengan keluarga untuk hadir bersama-sama. Dan untuk pengangkutan kita ada bas pengantara, shuttle bus Ismail. Kita ada 4 tempat untuk shuttle bus. Ini memandangkan kita jangkakan 200,000 orang akan hadir untuk program ni. Jadi kita nasihatkan jika boleh untuk menggunakan ataupun kita galakkan menggunakan pengangkutan awam. Kita ada 4 tempat untuk shuttle bus pengantara iaitu di Indah Perit, Pavilion Bukit Jalil, Teknologi Park ataupun Meranti dan juga Astro. Semua shuttle bus akan bermula pada 7 pagi. So ayuh semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan kita untuk program 8, 9 dan 10 setahun bersama Kerajaan Madani. Okey, terima kasih Tuan Ahmad Jeffrey kerana bersama kami. Tuan Ahmad Jeffrey dari Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu Jabatan Perdana Menteri. Jangan lupa datang beramai-ramai di kesempatan ini 8, 9, 10 Disember 2023 di Perkhidmatan Stadium Nasional Bukit Jalil setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani. Seketika ini kita bersama dengan sahabat penyampai di Angkasa Puri. Silakan Raja Sofi dan Munawar. Baik, terima kasih Ismail Adnan. Banyak sebenarnya perkongsian yang kita dapatkan. Sudah pasti berkenaan apa antara aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang 3 hari berlangsungnya program setahun bersama Kerajaan Madani. Okey, dan selain daripada itu juga hari ini seperti kebiasaannya kita nak berkongsi kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini. Terus ke Map Malaysia, silakan.